Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan di alam maya. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sehat walafiat. Ya, saya Yaumon. Apa khabar? Bagaimana? Besok dah cuti lagi saya. Ya, Saudara Mustafa Ilyas. Doa saya anda semua sehat. Saudara Zamari LC, terima kasih hadir sama malam menemani saya. Begitu juga Saudara Hamzah, Saudara Madam K, Saudara Syah Ibrahim, Saudara Johasri nak live dengan saya minta maaf, saya tak tahu. Saudara Putra 9899, Puan Nuriah Arsyad, Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din, apa khabar? Saudara Fazli Yub, Saudara Cik Mat Mohaini, salam dari Taiping Perak. Saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, Saudara Muhammad Paridun Tukiman, apa khabar saudara? Saudara Fazilah Awang, begitu juga dengan saudara Yusuf Awang, salam pencerahan dari Tanah Merah Kelantan. Saudara Rahim Aim dari Rembau, Negeri Sembilan, Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabarku? Saudara Wan M. Bakri, salam perjuangan. Saudara Hafiz Azhara, Puan Rosini Kuringot dari Sarawak. Saudara George Hasri, Saudara Rosli Yunus, Saudara Ikram Korlin, Saudara Jeffrey Din dari Teluk Intan Perak, Saudara Muhammad Kapli, salam Madani katanya. Saudara Rosmini dari Pontian Johor. Datuk Anwar, apa khabar tu? Saudara Datuk Anwar Bakar, ya. Saudara Awang Yusof, Nenek Porak, apa khabar saudara? Saudara Man Jamaluddin Abdul Rahman dari Seremban. Begitu juga Encik MJ Muda, saudara Urut Bismillah katanya dari Tanah Merah Kelantan. Saudara Samsul Anwar, saudara Ahmad Mat, saudara Abu Samah dari Puchong, saudara Maruzik Yasid, saudara Syarani Salamah dari Setiawan Perak. Apa khabar saudara Syarudin Salmah? Syarani ke Salahuddin? Saudara Hairul Ibrahim, saudara Richard Bakri, saudara Puan Zainah Latif dari Seremban. Saudara Abu Nems, Kevin Lee, apa khabar saudara? Saudara Azrul Jalil, saudara Muhammad Amin Jack, saudara Izzuddin dari Pulau Pinang. Begitu juga dengan saudara Azmi Nordin dari Bagan Datuk, saudara Zamri TJ, saudara Hamzah Hussein, saudara Muhammad Zaki, saudara Jaka Linglung dari Pulau Pinang, saudara Said Wahab, salam pencerahan katanya dari Tanjung Piai, Negeri Sembilan, Johor, saudara. Saudara Sraf Wan, saudara Abu Nem, saudara Puan Aminah Kak Minah, apa khabar Kak? Saudara Hani Abdullah, Jebat Derhaka dari Puchong, Selangor. Saudara Samsudin Hassan, saudara Abang Din, saudara Hafiz Mustafa, Yang Maya, Puan Hamidah Kamat, Jebat Pembela dari Kulim, Kedah. Saudara Hafiz Mustafa, saudara Gelap, dulu lawan Red bin Ami, kini dia orang pencen sebab ramai. Tak tahulah saya sekarang, kedudukan macam-macam cerita sekarang ni saudara. Saudara Hizam Masih, saudara Azizul Abdul Hamid, saudara Elias Mahmad, saudara Rosli Misyah, apa khabar saudara? Saudara Hamzah Hussein, salam perpaduan katanya. Itu juga Puan Rubidin dan pasangannya, saudara Elias Muhammad, saudara Kamal Kamarudin, saudara Muhammad Syarif, saudara Aris Saleh dari Segamat Johor, saudara Amin Bacik, saudara Abdullah, Puan Seli, waalaikumsalam, terima kasih 3 kuntung bunga mawar. Saudara Faizul Zainuddin, itu juga saudara Zainuddin minta saya nak live sama, tak boleh saudara, saya tak kerti. Saudara Muhammad Ali tak ada Tampin, Negeri Sembilan. Begitu juga bin Haji Arsyad bin Haji Arisat Sabiran dari Johor. Saudara Ahmad Syarudin dari Ulu Ceka. Ulu Ceka di mana tu? Pahang mungkin kot, ya. Saudara Abdul Hamid dari Kuantan, Pahang. Saudara Salih Lembang, saudara Azizul Abdul Hamid, salam Madani. Begitu juga saudara Mat Mit, salam perpaduan. Ya, saudara Abdul Hamid dari Kuantan, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Sebab banyak juga benda malam nak kita cakap, beri pencerahan sedikit. Bagaimanapun, saya masih lagi mengucapkan salam Aidiladha untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Hari ini saudara, hari Jumaat. Siang tadi kita sama-sama menunaikan solat Jumaat, hari yang penuh keberkatan, tanggal 30 Jun. Namun, ini merupakan hari yang ke-1198 COVID-19 masih melanda negara kita saudara. Jadi saya harap teman-teman, walaupun Menteri Kesihatan telah mengumumkan bahawa kita boleh tanpa memakai pelitup, kerana keadaan dah semakin reda, namun saya minta supaya teman-teman berhati-hati. Besok mungkin ada majlis, acara
majlis perkahwinan dan sebagainya, ya, saudara Kazani, saudara Kamarudin Azhari, saudara Jebat Derhaka. Saya mengharapkan agar kita melakukan penjarakan sosial, ya, Papa Fendi, saudara Puan Zunaidah Arsyad, saudara Abdul Razak Ibrahim, saudara Afizan, saudara. Tidak lupa juga saudara Jebat Derhaka, saudara Muhammad Fazli, salam perpaduan dari Pulau Pinang, saudara Mak Sri Dir dari Kuantan. Saudara, lain tidak ada laporan yang dapat saya berikan berhubungan dengan kesihatan, tapi perniagaan harus diteruskan. Kita masuk segmen e-commerce. Bagi teman-teman yang punya produk, yang mahu saya mewawarkan produk anda, tak ada masalah bagi saya, saudara. Sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar masih terus memasarkan Stangi Al-Bakurnya, saudara. Ia merupakan macam kemian dibakar, semerbak harum rumah dan bilik kita. Ingat, saudara, rumah atau bilik yang wangi semerbak itulah kegemaran para malaikat dan kebencian para syaitan. Ya, Hayati San, Waalaikumsalam. Saudara Jamal Azmi, Waalaikumsalam. Terima kasih. Dan Al-Azhar memasarkan juga minyak wangi dari tanah Arab yang dihasilkan daripada pati kayu gaharu. Apa khabar Puan Syarifah Hapipah, saudara Ana Zek, saudara. Kalau anda tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa, dendeng manis Siti Farehah dan simpulan kasih Cik Siti dibuka semula untuk teman-teman buat pesanan. Saudara, hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Begitu juga, Popiah Sira Lady Maria sudah dibuka untuk pesanan. Bolehlah anda hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Sedap, saudara. Popiah Sira Lady Maria, rasanya rangup, pedas dan manis. Bagi teman-teman yang terfikir-fikir nak buat berniaga apa, tak tahu, barang tak tahu apa nak dijual, maka Puan Ros Chun di talian 012-257-5917 menanti anda untuk menjadi ejen syarikatnya, itu syarikat Amirus Super Carrier. Boleh hubungi Puan Ros Chun di talian 012-257-5917 kerana beliau memasarkan makanan sihat berasaskan oat sesuai dimakan waktu pagi, menambahkan selera, menambahkan tenaga dan juga sebagai energi, saudara, energi booster, mengurangkan masalah sembelit, mengimbangkan tahap kolesterol dan mengimbangkan nutrisi dalam badan. Boleh hubungi Puan Ros Chun di talian 012-257-5917, saudara. Baik, itu sahaja seketika dalam segmen e-commerce. Kita masuk segmen ini, bagi saya wajarnya kita ambil perhatian. Walaupun saya bukan da'i, jauh sekali menjadi ustaz, saudara. Saya tidak punya tauliah untuk berbicara soal agama. Tapi ini saya santuni culipan daripada teman-teman yang menghantar kiriman pada saya dalam segmen Naluri Kehidupan, saudara. Kerana sungguh, saudara, menghormati orang lain bukan bermakna kita terpaksa merendah diri kerana mereka itu berpangkat besar atau berjawatan tinggi. Tetapi menghormati mereka kerana kita sama-sama makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Quran, surah Al-Isra, ayat yang ke-70. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, saya. Sifat saling menghormati harus dikhususkan. Misalnya dalam hubungan sama masyarakat, suami isteri mesti saling hormat menghormati saudara, jiran tetangga dan orang di sekeliling. Sikap ini merupakan faktor utama yang diterapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk menjamin kesejahteraan umat. Budaya memberi salam dan tidak menyentuh perkara-perkara sensitif dalam sebarang komunikasi merupakan cara untuk mengelakkan daripada tercetusnya, saudara, sikap tidak menghormati antara satu sama lain. Jika perkara ini kita ketepikan, ia dianggap pencerobohan ke atas tembok persempanan hak seseorang. Bagi yang memiliki keimanan yang teguh, bukanlah satu perkara yang sukar untuk menghormati orang lain, saudara. Tak susah mana pun, hormati orang lain, saudara. Kita tidak perlukan wang ringgit untuk menghormati orang. Cuma cukup dengan memahami formulanya itu, jika kita menghormati orang lain, maka orang akan menghormati kita juga. Tapi jika kita pernah hormat pada orang, bagaimanakah orang akan menghormati kita? Hayati persoalan ini, saudara. Dan kita masuk segmen mutiara kata.
kiriman sahabat saya, Tan Sri Osu Sukam, mantan Ketua Menteri Sabah. Katanya, kebenaran itu teramat berat untuk terlaksana. Oleh itu, jangan sesekali memburukkannya dengan beban keburukan akhlak kita. Itu saudara. Kebenaran itu teramat berat untuk dilaksanakan. Jadi jangan sekali kita memburukkannya dengan beban keburukan akhlak kita. Terima kasih Tan Sri Osu atas kiriman Mutiara Kata supaya kita dapat menghayati apa yang dinyatakan, apa yang dilontarkan oleh beliau dalam Mutiara Kata. Kita santun pula pantun Pak Nazil. Saya Dayang Selha, Saudara Mat Nayan, Saudara Intan Zalinda, Saudara Yaya Armin, Saudara Zamudin, ada tikus guys kata saya. Saudara Anwar, begitu juga Saudara Y, Ali Tarmizi, Said Hassan, Puan Hamidah Osman. Ya, budi bahasa budaya kita, Saudara Mazuki Saad, begitu juga Saudara Ahmad Azemi daripada Tumpat, Kelantan. Abi Aidin dari Kempas, Johor, saudara. Kita santun pantun Pak Nazil yang masih lagi berada di Perlis. Terima kasih Pak Nazil masih sudi menghantarkan pantun untuk perkongsian kita bersama. Kata Pak Nazil, kisah dikarang Laila Majnun, ramai orang kisah diadun, membuat Pak Hadi turut melamun. Jadilah orang yang muksinun atau bersifat muktasirun, bukan menjadi gulungan zalimun. Pak Nazir menjelaskan maksud muksinun itu adalah mempunyai sifat yang ikhlas. Muktasirun pula orang yang sederhana, dan zalimun itu orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Itu pesan Pak Nazir pada kita. Tambahnya, beli rambutan si buah lakum, letak di anjung sama belinja. Jelas perbuatan menyanggah hukum, ada menyanjung malah memuja. Ini saya rasakan Pak Nazir rasa kesal apabila orang melakukan perbuatan yang menyanggah hukum, namun masih ada yang menyanjung dan ada pula yang memujanya, saudara. Itu keadaan. Kita terus kekal dengan sikap kita untuk saling tegur-menegur. Saya tetap menegur pimpinan negara agar jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara boleh muflis, saudara. Dan kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam sebarang channel, tak ada masalah, saudara. Saya tak marah, tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Ingat, saudara, ini pencerahan politik yang matlamatnya sekadar memberi informasi, tidak lebih dari itu. Bila saya memberi pandangan, memberi ulasan, kita mesti memegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Andainya anda mau menyantuni perdebatan atau mau berdebat sama teman-teman dalam halaman saya, juga saya izinkan, tak ada masalah. Asalkan kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang melambangkan kepribadian bangsa kita. Menyantuni bahasa, ingat saudara, bahasa itu adalah jiwa bangsa kita, saudara. Pastikan anda gunakan bahasa yang baik kerana kita warga cinta damai yang menyantuni setiap persoalan secara harmonis, saudara. Apa khabar Saudara Ronciu, Saudara Azwan, Saudara Aftam. Begitu juga Saudara Hanif, salam pencerahan, Saudara Osman, Hamid Husin, Saudara Rajan Elektronik katanya, Saudara Mama. Begitu juga Mama Izhar, Kukris 69, Saudara Zarul Anwar. Saudara, semalam, ingat saudara, semalam saya pernah mengingatkan anda hasil daripada dapatan saya daripada kementerian ataupun Jabatan Kaji Cuaca yang menyatakan terdapat 11 kawasan di sebelah negeri bakal berlaku hujan ribut dan hujan petir. Tapi mungkin ada yang okey, mungkin ada mengikut dan sebagainya. Tetapi pagi ini, saudara, di Iskandar Puteri, saya mendapat laporan seorang remaja lelaki berusia 17 tahun menemui maut selepas terkena panan petir ketika menjaring ketam bersama bapanya berdekatan dengan Pulau Merambung di Johor, saudara, pagi tadi. Kejadian berlaku kira-kira jam 8 suku pagi sewaktu hujan lebat ketika mangsa bersama bapanya menaiki bot untuk mengambil jaring yang dipasang sebelum dipanah petir. Menurut Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, Assistant Commissioner Rahman Arifin, ketika kejadian mangsa dikatakan sedang mendapatkan pelampung untuk menarik jaring yang dipasang sehari sebelum ini.
Saudara, hujan lebat kalau boleh janganlah keluar rumah. Tak perlulah kita berada dalam kawasan terdedah. Macam ada di laut, apa semua tu, saudara. Bila sambaran petir, itu keadaannya, saudara. Dan ketika kejadian, katanya hanya mangsa bersama bapanya yang berusia 60 tahun berada dalam bot berkenaan. Bagaimanapun, bapa mangsa tidak cedera. Namun, beliau tercampak ke ujung bot berdekatan enjin, tapi masih mampu menyelamatkan anaknya dengan menarik tangan remaja itu. Mereka kemudian dibantu oleh nelayan yang berada berhampiran tempat kejadian. Demikian menurut pihak polis, saudara. Saya harap teman-teman, bila saya memberi pencerahan, akan berlakunya hujan, ribut petir dan angin kencang, eloklah kita duduk di rumah, saudara. Kerana keadaan kadang-kadang malang tak berbau, saudara. Dan laporan daripada Tanah Arab, hari ini masih lagi hari yang kedua, masih lagi melontar. Ramai lagi warga kita yang menunaikan ibadat haji berada di Mina. Dan Lembaga Urusan Tabung Haji ingin menjelaskan, memang ada tular dalam media sosial berhubung keadaan sesak ataupun sempit, kemah yang sempit bagi jemaah haji di Mina. Itu yang dikatakan oleh media sosial. Namun menurut pihak pengarah urusan dan kumpulan serta ketua pegawai eksekutif tabung haji, iaitu Tuan Haji Syed Hamdan Syed Osman, ruang dan saiz dalam sebuah kemah di Mina itu adalah di luar kawalan pihak tabung haji. Memang, saudara, kalau orang dah ramai begitu, sedangkan kawasan tanah di Mina itu adalah terhad. Yang datang kalau sampai 2 juta orang, macam mana nak menempatkan, saudara? Saya pernah berada di Mina, saya tahu keadaannya. Kalau orang tak ramai, bolehlah dilonggarkan. Tapi had, saiz kemah itu begitulah yang diperuntukkan oleh pihak urusan tabung haji di Mekah. Jadi bukan urusan tabung haji. Saya haraplah teman-teman yang menghantar kiriman dalam media sosial janganlah menuduh tabung haji. Bukan mereka tidak peka pada keadaan semasa. Semua orang kalau boleh nak berusaha untuk memberi keselesaan kepada warga yang mengerjakan ibadah haji. Tapi kalau keadaan tak mampu diselesaikan, nak buat macam mana? Walaupun berhimpit, tetapi kemah-kemah tersebut masih lagi dibekalkan dengan alat pengawal dingin dan tempohnya tak lama pun, saudara, 3 hari saja. Sebelum jemaah kita akan berangkat ke Mekah untuk meneruskan tawaf dan sa'i melengkapkan ibadah haji. Memanglah, saudara, bila kita nak menunaikan ibadah haji ni banyak pancaroba dan juga banyak cubaannya. Sebab itu Lembaga Urusan Tabung Haji telah pun memesan, mengingatkan pada setiap calon-calon jemaah haji bahawa bersabarlah dalam menghadapi dugaan, saudara. Dan kawasan memang kecil, saudara, bukan besar. Itu keadaannya, saudara. Itu apa yang berlaku di Mekah, apa berlaku di negara kita. Dan dalam keadaan begini kita nak masuk segmen politik. Bila saya nak masuk segmen politik, semalam saya dah katakan, tapi saya masih terngiang-ngiang. Seronok saya baca, saudara. Dan kita melengkapkan kenyataan yang berhormat Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan. Dia ini Tok Mat ni, saudara, dia kaya dengan bidalan-bidalan orang tua dulu. Seronok, saudara. Saya ingin mengingatkan sekali lagi untuk kita hayati. Kata Tok Mat, kalau nak tanya panjang dan berlikunya sungai, tanyalah pada seluang. Tanyalah pada ikan seluang, katanya. Kata orang tua dulu, ya. Kalau nak tahu dalamnya lubuk, bertanyalah pada memerang. Kalau nak tahu lebarnya padang, bertanyalah pada belalang. Memanglah belalang tu banyak di padang, saudara. Dan kalau nak tahu tebalnya hutan, bertanyalah pada Pak Belang. Jadi, jika nak tahu eloknya orang, bertanyalah pada kawan-kawannya. Tetapi kalau nak tahu buruknya orang itu, bertanyalah pada lawannya. Itu kata Tok Mat. Saya bila terngiang kenyataan Tok Mat begitu, saudara, sesuai untuk kita hayati bersama, saudara. Dan dalam keadaan begini, saya ingin bertanya pada anda yang sekarang ni mereka beria sangatlah, saudara, nak menukar kerajaan yang ada, nak menukar mereka di anjung kuasa, di Seri Perdana. Saya nak bertanya, kita nak lantik siapa pula? Siapa pula lagi calon-calon yang boleh mentadbir negara sebagaimana harapan dalam saat kebebasan media sosial ni? Orang macam-macam, orang menyerang Perdana Menteri. Saya bukanlah nak membela, saudara, tetapi saya sekadar ingin melontarkan persoalan. Apakah kita selalu lupa bagaimana situasi negara saat negara ditadbir oleh kerajaan pimpinan Dr. Mahathir dan sekutunya selama 22 bulan, saudara? Siapa yang mahukan ICET ditandatangani? Dan waktu itu, siapa menteri luarnya? Bukankah
Datuk Saifuddin Abdullah yang sekarang ni berada dalam Perikatan Nasional, saudara. Kemudian mungkin juga kita lupa, saudara, waktu negara ditadbir oleh kerajaan Langkah Sheraton selama 17 bulan, saudara. Dan hasil daripada gerakan Langkah Sheraton itu, Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Yang saya lihat saat itu, saudara, itu merupakan ibu kepada korupsi politik. Apabila adanya scheme of thing, menawarkan jawatan, menawarkan itu dan ini, saudara. Dan akhirnya dalam Langkah Sheraton tersebut, Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Jadi, apakah kita lupa? Sebab itu Dr. Mahathir pun kata benarlah. Dia kata itu ada juga kebenarannya, kenyataan Dr. Mahathir dulu. Melayu itu mudah lupa. Apakah kita lupa? Apabila kita, kadang-kadang kita terlupa, dalam seronok kita bercakap, seronok kita mengkritik dalam dunia tanpa sebadan ni, saudara, kadang-kadang kita terlupa berapa lama kita terkurung di rumah, sehingga kan akhirnya kita diibaratkan seperti pengemis di bumi sendiri. Nak cari makan pun tak ada, makanan tak ada, bukan nak cari. Bila kita terkurung, saudara, dan terpaksa kita naikkan bendera putih untuk mendapatkan makanan, itu yang saya katakan, diumpamakan seperti kita pengemis di bumi sendiri, minta tolong sana sini untuk memastikan keluarga kita ada makanan. Apakah kita sudah lupa? Kerana untuk menyokong kembali, saya bukan nak berkempen, saya, tapi untuk mengingatkan, kalaulah mereka kembali berada di anjung kuasa, apakah tidak mustahil perkara itu akan berulang, saudara? Dan saya melihat, saudara, dalam keadaan-keadaan selama mereka mentadbir 22 bulan, di bawah pentadbiran Dr. Mahathir, kemudian Tan Sri Muhyiddin 17 bulan, kemudian diunjurkan pula dengan sahabat saya, Datuk Ismail Sabri, walaupun dari UMNO. Tapi mungkin, saudara, mungkin dia terikat dengan perjanjian bersama Tan Sri Muhyiddin. Akhirnya, saudara, ekonomi negara lingkup terus, saudara. Sehingga saat ini kita masih lagi terpaksa membayar hutang yang dilakukan oleh mereka, kerana tambahan hutang yang dilakukan sewaktu Datuk Seri Najib meninggalkan kerajaan setelah dikalahkan UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya yang 14 dulu, saudara. Waktu itu lebih kurang dalam 628 bilion saja hutang negara. Tetapi sebaik saja Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di anjung kuasa, hutang negara sudah 1.5 trilion. Apalah yang mampu dilakukan oleh seorang yang mewarisi hutang negara yang begitu besar, saudara. Dan sebab itu tampak gayanya sekarang dalam keadaan terkiak-kiak begitu, Datuk Seri Anwar Ibrahim diserang. Beliau diserang dari pelbagai sudut. Malahan kisah silam diungkit. Maklumlah, dunia tanpa sepadan, kebebasan bersuara, saudara. Malahan hari ini saya agak terkejut juga apabila secara terbuka Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa beliau menerima ugutan daripada geng-geng penyakau besar selepas kerajaan pentadbirannya kerana selepas kerajaan pentadbirannya berusaha dan bertekad mahu menghapuskan rasuah dan menyelamatkan negara daripada tindakan individu. Ya, saudara, Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan menerima ugutan daripada geng penyakau besar selepas kerajaan pentadbirannya bertekad mahu menghapuskan rasuah dan menyelamatkan negara daripada tindakan individu yang merompak kekayaan negara. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau tidak ada masalah dengan ugutan yang terima. Malah beliau bertekad untuk mempertahankan prinsip melawan musuh rasuah dan salah guna kuasa. Itu dilontarkan oleh beliau sewaktu beliau berada di sembahyang Jumaat tadi, saudara. Jadi katanya macam-macam ugutan saya terima. Geng-geng kaya raya ini dah berpakat. Saya tak ada masalah, katanya. Itu kerja mereka. Geng-geng penyakau besar berbilion-bilion berpakat sekarang ini nak buat hidup Melayu. Buatlah, katanya. Saya lawan, tetap lawan untuk pertahankan prinsip ini. Itu waktu dia berucap di Masjid Jami' An-Nur, Kampung Gua Perahu di Pulau Pinang, saudara. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau terbuka untuk ditegur dan kritik sekiranya terdapat kelemahan dalam pentadbiran kerajaannya. Namun ia bukanlah difitnah tanpa fakta dan penilaian adil. Beliau mengakui dia sendiri mungkin ada kekurangan serta kelemahan dan bersedia ditegur, namun bukanlah dicerca dan difitnah. Dia kata Seri Anwar Ibrahim lagi, politik ini bukan fitnah
boleh kritik saya. Kerana saya bukan betul semua. Saya pun ada kekurangan. Mungkin saya tak tahu. Mungkin saya ada kelemahan. Tapi bagi tahulah. Tapi kalau cerca dan fitnah ini, bagaimana? Tidak kisah siapa pun. Cina atau Melayu, atau pakai kopiah, ataupun pakai kod. Ini soal menabur fitnah. Itu tak boleh dibiarkan, katanya. Jadi sekarang saya melihat, bagaimana atas kebebasan media sosial ini, maka macam-macam cerita keburukan Perdana Menteri terdedah. Dan ada setengah tu merupakan fitnah. Ada setengah daripada itu, dikilang semula. Cerita-cerita lama secara diungkit-ungkit. Termasuklah bagaimana kes pengampunan diraja. Beliau telah pun diampunkan oleh Dua Malayam Tuan Agong. Patutnya kita berlapang dada lah, terimalah hakikat. Tapi mereka tidak mau menerima keadaan. Malahan, saya tahu terus terang saya katakan, antara apa yang dituntut oleh rakyat yang masih lagi belum mampu dipenuhi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah janji untuk menurunkan harga minyak. Sedangkan kita tahu, kalau diturunkan harga minyak, bagaimana dengan keadaan wang yang tidak cukup? Banyak orang tak tahu, saya dah bercakap dulu, minyak kita, memang kita pengeluar minyak. Petronas menggali minyak, tapi minyak kita bukan untuk kenderaan. Bukan minyak yang kita guna seharian. Minyak yang kita gunakan di stesen-stesen petrol yang ada sekarang, termasuklah diesel, RON 97 ke RON 95, saudara. Minyak-minyak itu ditapis di Singapura, saudara. Bukan di negara kita. Minyak itu asal daripada jenama brand North Sea. Bukan minyak yang kita keluarkan oleh Petronas. Petronas punya minyak yang ada di Paka Terengganu itu adalah jenamanya adalah Light Sweet. Itu beza, saudara. Dan seandainya mau diturunkan harga begitu, bagaimana kos untuk menyulin minyak sebut, kos cukai daripada negara-negara luar, daripada negara Arab misalnya, minyak itu dibawa ke Singapura, masuk kena cukai. Setelah disulin, keluar kena cukai. Masuk ke negara kita ini tentulah ada cukainya. Itu yang menyebabkan harga minyak itu tinggi. Dalam keadaan sekarang, kalaulah mau diturunkan harga minyak, saya rasa banyaklah wang yang perlu dipakaikan. Sedangkan keperluan untuk rakyat miskin masih lagi menanti apakah lagi bantuan-bantuan yang diperlukan. Itu keadaan saya. Dan dalam keadaan sekarang ni, nampak gayanya, walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim mengurangkan jumlah menteri. Dulu banyak, saudara. Ada 37, 37, ramailah menteri-menteri dulu. Daripada zaman Tuan Mahathir, zaman Tazian Amaluddin. Malahan waktu sahabat saya, Datuk Seri Ismail Sabri pun ramai menteri-menteri. Tapi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di anjung kuasa, beliau mengurangkan jumlah menteri-menteri. Tapi secara masalahnya, saya agak bersempati dengan beliau kerana menterinya pun tak begitu berkebolehan. Tak perform. Saudara, itu keadaannya. Sebab itu, maka rakyat menyerang beliau. Dan ini saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim kena melihat bahawa rakyat tidak senang dengan keberadaan menteri yang dilihat tidak berketerampilan. Saudara, ini Sadri Buruk dia kata memimpin pemimpin pembohong itu kesilapan, pertahankan pemimpin pembohong itu kebodohan. Tahulah sepuang saudara. Ya betul, saya setuju. Kenyataan ketua minyak turun dan sebagainya. Bagi saya mudah saja. Mudah saja. Setahun pilihan raya 14, UMNO Barisan Nasional diturunkan. Sekarang nak kata macam mana? Inilah dia punya the ugly side of demokrasi. Keadaan demokrasi begitu. Suara ramai menentukan segala-galanya. Malahan hari ini saya lihat, saya tengok juga dalam media sosial bagaimana mereka menggunakan media sosial ini untuk memburuk-burukkan kerajaan, untuk menimbulkan suasana. Benda yang tak betul diada-adakan. Contoh, bagaimana media sosial melaporkan kononnya Tun Dr. Mahathir tidak dilayan waktu beliau hadir untuk solat Aidilfitri di Masjid Putra. Memanglah ada gambar Tun Dr. Mahathir duduk di atas kursi, lepas tu keliling dia tu bukanlah saya tak tahulah, mungkin rakyat daripada luar negeri ke, mungkin mak Bangla ke, tak tahulah, saudara. Jadi, banyaklah orang mengatakan tak sepatutnya dibuat begitu. Sebenarnya, realitinya, sewaktu Dr. Mahathir sampai di hadapan Masjid Putra itu, 4 atau 5 orang pegawai masjid, saya nampak ada uniformnya mereka, mengajak agar Tun bawa ke saf hadapan untuk solat bersama-sama tempat VIP. Tapi Dr. Mahathir kata mereka menolak. Jadi bila itu berlaku, apakah kerajaan yang harus disalahkan?
Ini keadaan gambaran saya, saudara. Jadi, inilah dunia politik negara kita sekarang ni semakin bercempera. Kerana kebebasan media. Semua orang boleh bercakap, semua orang boleh melontarkan pandangan macam-macam, saudara. Begitu juga macam mana isu kononnya Syed Saddiq mahu bawa muda go solo dan dia menafikan dia bukan budak suruhan Dr. Mahathir katanya. Itu juga laporan. Bagi saya laporan begitu tak ada keperluan pun. Dia nak bertanding solo, terpulanglah. Kalau dia merasakan parti muda boleh menawan hati pengundi-pengundi. Saudara, itu keadaannya. Malahan sekarang ni cuma sejak semalam. Semalam saya tidak mau mengulas, saudara. Tapi kerana belum jelas keadaan, hanya sekadar sampai ke halaman saya tentang bagaimana seorang menteri. Saya tahu sebab tengok bila badan dia gemuk, perut dia buncit, itu tak lain Tan Sri Tiong. Dia merupakan presiden parti Kedai Sarawak, saudara. Beliau lah merupakan menteri pelancongan dan kebudayaan, saudara, dalam kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sekarang ini sudah pun tular. Malahan media sinar menyebut suasana di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur kecoh apabila seorang individu dipercayai menteri difahamkan cuba menyelamatkan seorang individu warga Cina yang ditahan pada hari Khamis oleh Jabatan Immigration. Jadi menurut sumber, individu warga Cina itu ditahan oleh pihak berkuasa sebaik saja tiba masuk ke negara ini. Individu tersebut dipercayai oleh menteri itu kemudiannya terus masuk. Katanya menteri tersebut terus masuk ke dalam balai ketibaan tanpa memohon pas kebenaran. Maka keadaan jadi tular, saudara. Suasana tegang berlaku apabila pihak berkuasa di KLIA tidak membenarkan tindakan menteri tersebut yang bertindak kononnya mahu menyelamatkan warga tersebut. Bagaimanapun, Ketua Polis Daerah KLIA, Assistant Commissioner Imran Abdul Rahman, ketika dihubungi oleh media sinar harian, memaklumkan tiada laporan yang diterima berhubung perkara tersebut. Jadi katanya setakat ini tiada laporan diterima. Bagaimanapun, kesan daripada penularan berita tersebut, hari ini Kongres, iaitu Kongres QPEC, Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam, QPEX, mula mendesak pihak berkuasa dan kerajaan segera melakukan siasatan terperinci berkenaan isu yang tular seorang menteri didakwa membuat kecoh serta menceroboh Dewan Ketibaan di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. Kalau benar beliau menceroboh, ini satu tindakan yang tak boleh dimaafkan, tak boleh diampunkan. Kerana tidak ada sesiapa pun di negara kita ini yang mengatasi undang-undang. Kita ada pegawai penguat kuasa, jadi penguat kuasa perlu dipertahankan. Kawasan-kawasan larangan tak boleh masuklah. Melainkan dia mendapat kelulusan dari pihak yang bertanggungjawab di kawasan tersebut. Jadi menurut Datuk Anan Mat selaku Presiden QPEC, jadi beliau melahirkan kekesalan. QPEC kesal sekiranya perkara itu benar berlaku seperti yang didakwa. Ia melibatkan pelanggaran protokol keselamatan negara serta mengganggu tugas penjawat awam. Saya melihat kalau benda itu betul berlaku, saudara, kalau benar sebagaimana dilaporkan, memang tak patut. Maka sewajarnya menteri tersebut diambil tindakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, saudara. Dan kata QPEC lagi, sebagai individu yang bertaraf menteri, adalah tidak wajar perkara tersebut dilakukan. Semua pihak, termasuk pemimpin negara, sewajarnya memberi kepercayaan penuh kepada pihak berkuasa dalam menjalankan tugasnya. Tidak wajar kelakuan menceroboh itu dilakukan kerana ia jelas melanggar prosedur operasi standard SOP keselamatan yang telah ditetapkan. Itu menurut kata QPEC saja. Jadi katanya, kalaulah berlaku salah faham dalam proses penahanan pelancong terbabit, menteri berkenaan boleh memberikan bantuan mengikut prosedur atau mendapatkan maklumat lebih jelas terlebih dahulu daripada pihak berkuasa di lapangan terbang. Jadi QPEC berharap satu siasatan penuh dilakukan oleh pihak berkuasa dan kerajaan dalam memastikan tindakan yang sama tidak berulang. Katanya dah 3 kali katanya perkara tersebut berlaku. Katanya, saudara. Demi ini adalah untuk menjamin kedaulatan undang-undang di negara kita, saudara. Bagaimanapun, hari ini Jabatan Immigration telah pun kabarnya memulakan siasatan susulan berhubung dakwaan berlaku kekecauan lapangan terbang Kuala Lumpur yang melibatkan seorang menteri. Kerja itu berlaku pada hari Khamis lalu, saudara. Kemarin dulu lah, saudara. Menurut Ketua Pengarah Immigration, Datuk Roslin Jusuh,
siasatan serta-merta telah dijalankan berikutan laporan kejadian itu tular selepas dilaporkan oleh sebuah portal media sosial. Laporan portal berkenaan mendakwa seorang menteri telah mencetuskan kekecohan selepas menuntut pihak imigresen membebaskan seorang pelawat dari China yang dikenakan sekatan. Jadi katanya jabatan ini sudah mengambil tindakan serta-merta memulakan siasatan ke atas dakwaan kejadian yang dilaporkan dalam bisnes babit. Ya saudara, siasatan akan dijalankan secara menyeluruh merangkumi semua aspek yang berkaitan. Roslin dalam masa sama menggesa orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi berhubung insiden itu selain memberikan ruang kepada pihak imigresen untuk melaksanakan siasatan. Kesannya teruk saudara, nampak kecil saudara. Tapi kalau menteri bersikap begitu, kalau benar sebagai mendakwa, ini rosak sekarang. Jadi cacah marba pentadbiran saudara. Sebab itu selaku Ketua Pergerakan Pemuda, saya menghormati pandangan saudara Dr. Muhammad Ahmad Saleh, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Beliau menuntut agar Yang Amat pada menteri mengambil tindakan tegas. Kalau perlu, terpaksalah melucutkan jawatan seorang menteri yang didakwa membuat kecoh di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Jadi Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, ia kerana tiada siapa pun boleh mengatasi undang-undang walaupun siapa dan apa sekalipun jawatan mereka. Jadi beliau menuntut Perdana Menteri untuk mengambil tindakan terhadap kelakuan menteri yang tidak wajar ini. Seharusnya menteri itu dilucutkan jawatannya sebagai menteri. Itu menurut Ketua Pergerakan Pemuda melalui kiriman dalam media sosial. Syabas Ketua Pemuda, saudara. Dan akhirnya hari ini menteri tersebut mengakui, setelah kecoh begitu saudara, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Sri Tiong Keng Seng mengakui bahawa dirinya merupakan individu yang dimaksudkan susulan kekecohan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Sebelum ini media cuma mengatakan seorang menteri, tak sebut nama, tapi hari ini menteri sebut, itu Datuk Sri Tiong Keng Seng dari Sarawak, mengakui bahawa dialah orangnya yang dimaksudkan melibatkan kekecohan. Tapi bagaimanapun dia menafikan tuduhan. Biasalah saudara, bahawa kekecohan yang timbul itu bukanlah seperti dilaporkan, di mana menuntut Jabatan Imigresen membebaskan pelawat dari China. Menurutnya, kehadirannya di KLIA adalah untuk melakukan pemantauan, namun telah membawa kepada pembongkaran budaya rasuah dalam kalangan pegawai di lapangan terbang pula dah. Saudara, ini saling jawab-menjawab. Itu keadaan saudara. Sekarang ni dia menuduh, dia menyatakan dalam kirimannya, dia mengatakan bahawa dia hadir ke situ untuk menyaksikan sejauh mana peranan pegawai imigresen menjalankan tugas. Tapi kalau mengikut laporan media pula, saudara mengatakan ini bukan kali pertama, dah kali ketiga. Itu keadaannya. Jadi keadaan begini saya haraplah agar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat segera meneliti persoalan ini kalau ternyata dia melakukan kesalahan dan tiada maaf. Sebab warga menuntut kerana kerajaan Madani ini adalah kerajaan yang bersih. Tak usah fikirlah soal dia sokong tak sokong kita. Tak usah fikirlah kerana beliau disingkirkan di jawatan menteri itu, maka menarik sokongan terpulang. Tak ada masalah pada kita. Sebab biarlah kita bermaruah daripada kita melutut pada mereka yang sentiasa melanggar undang-undang. Saya tidak memihak mana-mana saudara. Saya cuma melaporkan. Sebab hari ini dia mengaku. Dan imigresen pula kata begitu. QPEC menuntut, Ketua Pemuda menuntut, laporan media menggambarkan ada kekecohan. Ini perlu disiasat saudara. Memang saudara kita tak nafikan. Dalam kerajaan hari ini, harga barangan keperluan dilihat semakin membebankan. Ini Datuk Seri Anwar Ibrahim kena tangani secara tuntas. Sebab itu beliau mengatakan, beliau boleh dikritik, tapi jangan tabur fitnah. Saya tidak memfitnah, tapi bila saya pergi ke kedai-kedai, memang keadaan sudah pun semakin agak tidak menyenangkan kehidupan rakyat apabila saya difahamkan. Ini difahamkan. Kononnya harga beras pun sudah pun menaik. Ini susulan daripada laporan yang disebut oleh Tuan Besar Toke Maidin. Dia kata mulai besok harga beras akan naik. Keadaan ini tidak sepatutnya boleh berlaku dalam saat rakyat semakin kempis poket mereka. Bagaimana mereka mau menangani kehidupan. Dalam saat-saat sekarang ni, wang pun tak banyak, saudara. Beras import bukan beras tempatan, kata Kak Rohnya. Memang betul, saudara. Tapi masalahnya saya juga melihat adanya kononnya. Ini perlu disiasat. Jadi saya harap Datuk Seri Salahuddin Ayub
kena siasat kerana ada dakwaan kononnya beras tempatan pun dimasukkan dalam paket itu seolah beras import. Itu gambarannya. Saya tak dapat penjelasan. Jadi beliau seharusnya menggunakan pegawainya menyiasat semua itu. Sekarang ni saudara memanglah betul Azrinuddin, inflasi jatuh. Maknanya harga barang terkawal. Inflasi jatuh, harga barang makan terkawal. Ini yang saya tak dapat. Saya tak boleh nak digest saja. Saudara, betul, B40 tidak membeli beras import. Tetapi bagaimanapun, kena ada kawalan lah dilihat. Jadi sekarang saudara, saya melihat acuan pemikiran anak-anak muda menerusi pelbagai aplikasi media semakin rancak menyerang pimpinan yang ada kalanya seolah tak ada sempadan saudara. Jadi dalam keadaan begini, saya tertanya berapa lama harus kita biarkan media sebegini berterusan. Kononnya atas nama kebebasan bersuara. Kalau nak mengkritik secara terbuka tak ada masalah saudara. Tetapi pakai nama sebagainya, serang benda yang tak betul. Dia katakan ada, benda yang tak ada dia ada-adakan. Ya saudara. Bagaimana sekarang ni? Hari ini saudara, bagaimana saya katakan, seolah Presiden UMNO semakin rancak diserang. Dalam saat-saat kita menghadapi musim pilihan raya negeri di 6 buah negeri. Presiden UMNO rancak diserang. Kononnya lah pembicaraannya belum usai lagi. Tapi sedangkan saya melihat kadang-kadang serangan mereka lakukan sampai ke tahap melanggar ataupun boleh dianggap sebagai menghina mahkamah. Kerana sesuatu kes yang sedang dibicarakan di mahkamah tidak boleh kita bicarakan secara terbuka. Tapi apakah kerana adanya kebebasan di media sosial ini boleh dibicarakan segala-galanya secara terbuka? Saya ingat tak betul ni. Yang awak Perdana Menteri harus melihat, Menteri Undang-Undang harus juga melihat keadaan sebegini. Supaya janganlah sampai negara kita dilihat seolah-olah sudah tidak ada undang-undang. Saudara, saya faham bagaimana mereka yang mendendami Presiden UMNO kerana beliau tidak mahu bersekongkol dengan Tuan Mahdi, jauh sekali untuk bekerjasama dengan Tan Sri Muhyiddin. Maka itulah sebabnya beliau diserang habis-habisan. Kerana mereka merasakan punca Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri kerana sokongan daripada Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya merasakan ini kadang-kadang mereka lupa pada sejarah. Mereka lupa bagaimana permulaan kisah terjadi. Sedangkan kalau saat awal-awal, bila sahaja usai pilihan raya umum yang ke-15 dulu, kalaulah kerajaan, kalaulah parti Perikatan Nasional bersama dengan Harapan bersetuju untuk berbaik-baik, melupakan segala sengketa, saya rasa tak ada perserangan sebegini. Hari ini mungkin UMNO semua menjadi parti pembangkang saya. Dan untuk itu tidak mungkinlah Presiden UMNO akan diserang habis-habisan. Tapi kerana mereka sendiri tak bersetuju, tak mahu berbaik-baik, Datuk Seri Anwar Ibrahim dia berada di pihak yang menang. Majoriti di kalangan minoriti. Saya nak memperbetulkan persepsi ini saudara. Sebab saya dengar ramai pemimpin daripada Perikatan Nasional mengatakan bahawa kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini kononnya dikatakan kerajaan yang tak sah kerana tidak mempunyai majoriti. Sedangkan dia ada 82 kursi. Bila hadirnya UMNO dengan 30 kursi, UMNO Barisan Nasional jadi 112. Itulah cukup untuk dia bentuk kerajaan. Kalaulah Tan Sri Muhyiddin waktu itu bersetuju nak jadi Timbalan Perdana Menteri, tak ada masalah pun. Jadi kerana mungkin kesal ke tak tahulah, maka hari ini masih lagi didengungkan bahawa kerajaan hari ini kerajaan yang tak sah, kerajaan boleh dijatuhkan dan sebagainya. Ini gambaran saya. Jadi apa saya lihat, seolah apa yang berlaku sekarang ini mereka berdendam. Dendam terhadap Datuk Seri Zahid Hamidi kerana beliaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Maka beliau diserang habis-habisan sekarang. Sebab itu saya lihat sekarang, akhirnya benda ini sekarang sudah pun menjadi kes polis. Apabila dikabarkan, ini dalam satu media sosial saudara, bercerita kononnya bahawa dakwaan yang agak serius. Kononnya mengatakan Datuk Seri Zahid Hamidi menipu agung. Ini dakwaan bukan main-main saudara. Bila dibuat secara terbuka, ini wajar diambil tindakan, disiasat dan sebagainya. Sebab itu menurut Ketua Penerangan Pemuda UMNO bahagian Jeli, Saudara Wan Hussein menyatakan bahawa pihaknya telah pun dihubungi oleh pihak Bukit Aman berkaitan dengan dakwaan Zahid menipu agung. Ketika dalam live videonya bersama dengan
seorang pengamal media atas nama Papa Gomo. Jadi dakwaan olehnya ketika dalam sesi live tersebut pada Khamis lalu, maka kertas siasatan dibuka. Kerana ini dakwaan serius. Bagaimana mungkin boleh didengungkan, boleh dicarakan secara terbuka mengatakan dulu yang memelih Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agung boleh ditipu. Ini serius saudara. Sebab itu saya mengharapkan agar pengamal-pengamal media, khususnya media sosial ni, jangan terlalu keterlanjuran. Anda nak benci orang tu, bencilah. Tapi jangan sampai membuat fitnah. Biarlah perkara itu berasas saudara. Saya nampak, bukan saya tak tengok, saya dengar, saya hayati perbalahan ataupun bicara antara saudara Wan Husin itu dah bila menuntut mana faktanya. Itu keadaan. Saya kata, saya geleng kepala saya kata ini mengundang masalah ni. Kalau bicaranya sebegitu, mereka tidak berhati-hati dalam melontarkan kata-kata. Jadi sekarang ni kerajaan ni sekarang ni kena guna, Awang Zah setuju kerajaan kena gunalah Akta Hasutan. Saya melihat suasana sekarang ini lagi dekat dengan pilihan raya, musim untuk mereka menabur fitnah. Sudah pun bertaburan, teruk sangat saudara. Malahan saya melihat jugalah, tak sepatutnya lah dulu boleh bersama dalam muafakat nasional, saling berpeluk-pelukan, saling menitiskan air mata, kononnya perdamaian antara UMNO dengan PAS. Tapi hari ini bila tidak bersama lagi dalam muafakat nasional secara terbuka, sudah pun ada tuduhan dan sebagainya. Seperti macam mana kafir mengkafir lah saudara. Walaupun tidak dilontarkan kenyataan kafir mengkafir, tapi sudah ada kenyataan. Dan pihak polis pun telah pun membuat siasatan. Kononnya ada pimpinan daripada parti PAS mengatakan bahawa mereka yang tidak bersama dengan memberi sokongan pada PAS, mereka itu seolah menentang Allah. Itu keadaan sangat serius. Saya melihat keadaan sekarang ni makin bercelaru. Hanya kerana mahukan kemabukan untuk berkuasa. Kenapa jadi begini di negara kita? Di saat negara sedang menangani isu-isu ataupun usaha. Di saat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menterinya sedang berusaha untuk menangani suasana ekonomi negara yang masih lagi dalam keadaan yang tenat. Kena ingat saudara, saya dah bercakap berpuluh kali dah. Datuk Seri Anwar Ibrahim mewarisi sebuah kerajaan yang berhutang sebegitu besar. 1.5 triliun. Bukan main-main. Dalam keadaan begini, tiba-tiba kita wujudkan suasana yang bercelaru dalam politik. Bagaimana pelabur nak datang? Itu yang beliau mengatakan, dan seorang orang kata, tak apalah kalau nak kritik, saya kritiklah. Tapi jangan lontarkan fitnah. Saudara, itu keadaan saya dah. Malahan sekarang ni saudara, isu Datuk Seri Najib pun dijadikan isu besar. Sedangkan soal mahkamah, soal pengampunan itu terpulang pada istana. Tapi masih lagi Presiden UMNO diserang. Ditimbulkan fitnah. Kononnya Datuk Zahid tidak kasih dan sayang pada Datuk Zahid Najib. Malahan mereka yang dulu yang memerangkap, mereka yang mahukan Datuk Seri Najib dibawa ke muka pengadilan, yang menuduh Datuk Najib macam-macam, seolah-olah hari ini mereka nak jadi pembela pula. Itu saya jalan kepala. Dan kalaulah rakyat boleh percaya dengan kenyataan tersebut, apa nak jadi pada negara kita? Sebegitu mudah pemikiran rakyat boleh dipesongkan hanya apabila ada orang politik ini menyantuni perasaan mereka. Saya tak nafikan ada beberapa orang menteri yang memang tak perform. Sama malam saya dah bercakap, bukan saya tak bercakap. Tapi bagaimana kata Saudara Ibrahim, kita nak mengkritik, biarlah kita mengkritik, bukan kita mengatur fitnah. Saya bersimpati dengan Abang Mat Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, berusaha macam-macam. Dan peruntukan telah pun disalurkan untuk memastikan petani kita terus berusaha dalam sektor pertanian untuk memastikan keterjaminan makanan. Tapi beliau diserang hanya kerana nampak gambar dia menunggang lembu. Memanglah tak wajar. Saya tak menafikan tidak wajar. Tetapi bukan itu isunya. Isu sekarang ni kita nak menangani kehidupan rakyat. Saya sabah malam mengatakan mungkin Datuk Seri Salahuddin Ayub tak suka dengan saya. Sebab saya akan memberi kritikan. Kenapa harga barang mahal, kenapa harga ikan mahal, dan kenapa harga di Teluk Intan lain harganya, di Sungai Siput lain harganya, di Alor-Star lain harganya, di Johor Bahru lain harganya. Kenapa begitu? Apakah salah kita melontarkan pandangan? Ini dipanggilkan kritikan.
Kerana bila kita melontarkan pandangan, kita juga harus memberi cadangan. Cadangan saya mesti ada penyelarasan harga. Bukan kawalan saja, penyelarasan. Dan diumumkan. Hari ini harga ikan sekian, sekian, sekian. Siapa yang meningkatkan ataupun menjual harga ikan di pasaran dengan lebih daripada harga ini, maka tindakan akan diambil. Itu sepatutnya dilakukan. Itu yang saya katakan kritikan. Secara memanglah saudara Apek Masilo dia kata fikiran orang kita ni A+. A+ dalam bagaimana? Kenapa tidak beri pandangan? Bagaimana cara kita nak membangkitkan semula ekonomi kita yang kena teruk saudara? Saya tak nafikan kedudukan ekonomi kita, kewangan kita, nilai mata wang kita begitu merosot berbanding dengan kadar pertukaran wang Amerika. Kena ada cari jalan, nak upaya bagaimana. Dan saya melihat ada kenyataan, tapi saya tak cakap lah. Sebab itu saya merasakan ini hanya sekadar satu lontaran kata-kata yang tidak ada fakta. Mengatakan orang ini buat begitu, orang dia pemimpin yang jual buat ringgit Malaysia untuk menghudumkan harga dan sebagainya. Saya tidak ada fakta, saya tak boleh bercakap saudara. Saya tak boleh menyatakan. Ya saudara, kalau Mak Sepana kebenaran akan terus keluar satu persatu. Itu jelas saudara. Saudara Syuhami Mak Yusof dia minta supaya kawal harga ikan untuk B40. Saya mengatakan bukan hanya untuk B40, untuk seluruh rakyat. Sebab M60 pun terkesan juga. Semua terkesan. Saudara Amin Ana dia kata kerajaan lama ke kerajaan baru sama je. Kata yang menang, rakyat yang terseksa. Inilah yang perlu ditangani. Inilah yang saya lihat yang Amat Berhormat Perdana Menteri sedang menangani. Sebab bila kita mampu menangani korupsi to the core ataupun budaya korupsi ini ke akar umbi, maka sedikit demi sedikit kartel itu tidak lagi berkuasa. Tidak ada monopoli. Itu gambarannya yang perlu kita jelaskan pada rakyat yang sedang ditangani. Tapi saat beliau mau menangani isu-isu korupsi ini, saat itulah Datuk Anwar Ibrahim sedang diserang. Saya jangan heran. Saya tidak heran apabila mereka melontarkan macam-macam. Ada orang diupah dan sebagainya untuk menularkan cerita yang separuh benar. Segala-galanya tak betul. Hari ini, saudara, saya hairan bagaimana waktu UMNO Barisan Nasional melalui kerajaan sebelum pilihan raya yang ke-14 dulu, Datuk Seri Anwar Ibrahim dibanggakan, diangkat sebagai idola mereka. Hari ini tiba-tiba mereka nak hempas. Saya kata ke mana hala tuju mereka sebenarnya? Saya pun tak tahu saya. Saudara MF Rashid dia kata 7 bulan dah tuan makan daily basis. Saya tak tahu. Sebab tu bila saya katakan, adakah ditemui rakyat kita yang mati kelaparan dalam saat walaupun negara sebegini? Adakah lagi rakyat yang membunuh diri? Sebab jangan lupa, sebab kadang-kadang kita ni mudah lupa. Bagaimana pemerintah dulu, golongan rakyat yang tak mampu untuk bayar hutang dengan alung, mereka terpaksa bunuh diri. Apabila negara terkurung sebegitu lama, ekonomi merudum, syarikat-syarikat tutup. Jadi sekarang untuk mereka, saya dapat kiriman, banyak kawan-kawan hantar kiriman saya. Dia kata saya dulu adalah perniagaan, dapatlah pendapatan antara 5 ke 10 ribu sebulan. Hari ini tak boleh nak buat apa dah. Kesan daripada PKP yang sebegitu lama, syarikat saya tutup dan pekerja-pekerja saya hilang mata pencarian. Hari ini untuk saya memulakan perniagaan pun saya tak tahu arah. Ini gambaran yang saya dapat, saudara. Saudara Mak Fazil dia kata nak tunggu mati dulu ke baru nak tangani. Wallahualam bisawab. Saya tak tahu, saudara. Tapi saya rasa benda ini sedang ditangani. Puan Saudara Azizul Abdul Hamid dia kata PM berserta PAS menggoyang setiap hari, tiada kuasa, tiada jawatan. Saya melihat sebenarnya mereka ni, saya cakap terus terang, saudara, mungkin mereka sebenarnya berada dalam kesalahan. Orang yang menyesal. Macam-macam lah dia tuduh. Sebab benda dah terjadi. Kalau waktu dulu mereka berkongsi kuasa bersama dengan kerajaan, dengan Parti Pakatan Harapan, tak terjadilah segala pembongkaran. Tidak ada dengar lagi kluster-kluster yang dibawa ke mahkamah. Hari ini mereka sedang diburu ketakutan. Saya hairan. Presiden UMNO saya setuju. Sedang menghadapi perbicaraan. Tak ada masalah. Tapi mereka bagaimana? Sedangkan apa yang sedang dihadapi oleh Presiden UMNO hanyalah dalam soal pentadbiran, yayasan yang dia keluarkan duit dia sendiri.
Bukan duit ambil daripada duit kerajaan. Saudara, tapi dituduh berompak, menyamun dan sebagainya. Bagaimana mereka yang jelas apabila kita dengar kenyataan daripada SPRM, dibawa ke muka pengadilan, melibatkan wang jutaan ringgit. Ini masalah sebenar-benar. Saudara, macam mana kita boleh lupa yang itu? Bila seronok, ini sebab seronok. Memang lawan kita ni mengatanya seronok, saudara. Cerita mengata orang cukup seronok. Cerita orang ni tak betul. Apa yang tak betul ni? Pumpang. Habis tu balik rumah. Duduk kedai kopi, kadang-kadang duit kopi pun tak boleh nak bayar. Tapi sedap ceritanya seolah-olah dia tu boleh mampu belanja satu hari suntuk. Perniagaan di kedai kopi tu dia boleh bayar kononnya. Tapi akhirnya, jangan lupa ya, masuk buku 35. Itu orang kita, saudara. Saudara jangan lupa, saudara. Azizul Abdul Hamid dia kata, Wabi Pagoh bersatu dalam lomba lepas meroyan setiap hari. Kerana tiada kuasa. Kerana tiada jawatan. Itu keadaannya hari-hari. Dan mereka membuka, malahan saya terkejut juga bila saya tengok ada laporan. Pergi berkempen di negeri Melaka. Masa bila pula Melaka mengadakan pilihan raya negerinya? Dan sesuatu yang agak memeranjatkan saya, dan ini saya rasa rakyat pun dah mula meluat lah. Malas nak pergi apabila satu himpunan yang dianjurkan oleh pimpinan daripada Parti Pembangkang Perikatan Nasional diadakan di Cukai, di Kemaman. Di Cukai Kemaman, kali ini mereka menerima nasib bagaimana yang mereka tuduh yang dialami oleh Datuk Lokman Adam. Kerusi lebih banyak daripada orang ramai. Sunyi sepi, tak ramai orang. Artinya di Terengganu sekarang saya melihat pola-pola kesedaran rakyat sudah ada. Kerana jangan lupa saudara, cukai itu adalah Kuwait of Malaysia. Saya pernah pergi, saya pernah melihat sendiri. Saudara Siti Tahir, apa jasa pembangkang buat rakyat? Masa Pakatan Harapan jadi pembangkang, boleh sign MOU untuk bantu kerajaan. Saya tak tahulah saudara. Saudara Osman, agak-agak siapa yang cerita ping-ping pasal berasuah ni? Itu soal rasuah ni yang sentiasa berusaha untuk memerangi para koruptor. Lain tak ada Datuk Anwar Ibrahim. Tapi sekarang ni sudah terjelma macam-macam cerita. Tunggu saudara, tak lama. Saya yakin perbicaraan demi perbicaraan akan menyerlahkan keadaan sejauh mana. Tapi kadang-kadang saya hairanlah saudara. Mereka boleh naik di pentah-pentah politik, menuduh orang itu tak guna, orang ni haprak, orang ni pemimpin ni rasuah lah sebagainya. Diri mereka sedang dalam perbicaraan. Ini persoalan yang saya kata, astagfirullahalazim. Kenapa jadi begitu ya? Kononnya tak guna, orang ni begitu, begini, pumpang, saudara. Tapi, diri sendiri sedang menghadapi siasatan. Saya dengar, bukan tak saya dengar di Kelantan. Sedaplah, depan penyokong-penyokong, seronok apa cerita saya. Secara Syuhami Mak Yusof, dia kata PMX sedang mentadbir semua peringkat barang dan perkhidmatan untuk rakyat Malaysia. Saya nampak itu keadaan saya. Tetapi kenapa beliau sekarang ni dia serang? Saya agak simpati bila beliau secara terus terang bercakap waktu selepas main Jumaat tadi, saya sedih juga. Dia kata ada orang yang menyakau wang kumpulan puak-puak ini sedang menaja orang untuk mengugutnya supaya tidak meneruskan usaha-usahanya sebegitu. Saya kata, tapi saya yakin dengan Datuk Anwar Ibrahim salah orang. Sebab bila orang kata itu, orang fitnah dan sebagainya, saya sering mengungkapkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak lahir sebagai Perdana Menteri, tidak mencapai jawatan sebagai Perdana Menteri dalam jaluran warna-warni puji-pujian. Beliau hadir dan akhirnya diangkat sebagai Perdana Menteri dalam jaluran yang penuh jalan yang berliku dan duri-duri serta panahan fitnah yang terlalu banyak. Itu keadaannya saya. Baik itu saya awal tadi, saya mulakan bicara saya tadi, saya mengatakan sebagaimana kenyataan ada yang berhormat Datuk Seri Muhammad Hassan, dia kata kalau nak tahu apa kata Tok Mak Hassan ni sedap. Saya suka Tok Mak Hassan dia. Kata Tok Mak Hassan tadi, saya cakap tadi katanya kalau nak tanya panjangnya dan berlikunya sungai, tanya pada seluang. Yang nak seluang itulah yang Tuan Haji Hadi kan bercakap tu. Saya kalau nak tahu dalamnya lubuk, tanyalah pada beruang, pada memerang. Nak tahu lebarnya padang, tanya pada Pak Belalang. Nak tahu tebalnya hutan, bertanyalah pada Pak Belang. Tapi nak tahu eloknya seseorang itu, tanyalah pada kawan dia. Sedaplah berceramah depan kawan-kawan, baiklah semua. Tapi nak tahu buruknya orang, bertanyalah pada lawannya. Jadi kalau saudara hadir di pentas politik
yang di mana penceramahnya memang menentang pimpinan kerajaan, memang kita bersedia lah mendengar semua tak betul. Dan di saat itu mereka akan memuji dan memuja pimpinan mereka. Bila saya dengar kita dulu waktu mentadbir, kata Azmin Ali lah, kerajaan itu begini-begini, saya geleng kepala. Saudara, Tuki Fried. Adik ulama kuat mohong. Saya tak tahulah. Saudara, bagi saya lah, ini saya punya sedap je ni. Pasal apa minyak tak turun? Kata 24 jam boleh turun. Itu kata Hafiz Hasan. Ini persoalan yang saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim kena jawab. Bagi saya itulah yang rakyat nak tunggu, kena jawab. Dan saya rasa lah orang Melayu kita ni, kalau betul serang tak ada masalah. Tapi bagi saya lah, takkan isu minyak turun berapa? Kalau sekarang ni RM1.25 misalnya, 1 liter. Kalau beliau turunkan RM1.20 macam mana? Turunkan 2 sen, RM1.24. Saya dengan ini mengumumkan mulai besok minyak turun RM1.24. Saya rasa Datuk Anwar Ibrahim kena buat begitulah. Turun juga kan? Ya, sebut pulang pada beliau lah. Kita hanya sekadar beri pandangan saya. Cuma saya lihat dalam musim-musim kita menghadapi pilihan raya 6 buah negeri ini, pesta caci hamon, maki-memaki pemimpin semakin hebat. Saya haraplah teman-teman yang berada dalam media sosial, kita cubalah jernihkan suasana, kita berilah pandangan sebaik mungkin. Jangan kita maki orang, jangan kita kutuk orang, jangan kita gelarkan pemimpin itu haprak, pemimpin ini penipu, pembohong dan sebagainya. Kenapa tidak kita santuni? Itu saja harapan saya. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.